Salam sejahtera semua. Perkembangan dalam dunia pendidikan sering dikaitkan dengan perubahan generasi, di mana ketika ini generasi disebut sebagai generasi Z ataupun dikenali sebagai Gen Z. Gen Z sering dikaitkan dengan cara mereka berpikir yang sangat kreatif, mereka sangat interaktif dan juga mereka suka akan perkara yang menyeronokkan. Dalam dunia pendidikan, penerapan kepada gamifikasi telah diperkenalkan, di mana gamifikasi merupakan salah satu pendekatan untuk mendekati Gen Z ini melalui permainan. Dalam video ini kita akan membincangkan pengaplikasian gamifikasi dalam PDP, di samping membincangkan strategi serta cara menilai impak atau keberkesanan gamifikasi dalam PDP. Selamat menonton. Saya akan membentangkan tentang isu dalam pengajaran dan pembelajaran, yaitu isu murid pasif di dalam kelas. Secara umumnya, murid pasif merujuk kepada pelajar yang kurang memberi tumpuan, tidak melibatkan diri secara aktif, dan kurang respon terhadap PDP. Isu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor pedagogi, kaedah pengajaran yang berpusatkan guru, aktiviti yang tidak sesuai dengan tahap murid, serta PDP yang terlalu panjang boleh menyebabkan murid hilang fokus. Seterusnya, faktor persekitaran, seperti pengaruh rakan sebaya dan keadaan keluarga, juga memberi kesan terhadap motivasi dan penglibatan murid. Selanjutnya, faktor psikologi, yaitu motivasi intrinsik. Murid yang kurang rasa otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial cenderung menjadi pasif. Selain itu, perbedaan individu dari segi tahap kognitif dan gaya pembelajaran juga mempengaruhi cara murid terlibat dalam PDP. Kesannya, isu ini boleh menjejaskan pelaksanaan kebat, serta keberkesanan aktiviti PDP secara keseluruhan. Kesimpulannya, pendekatan pengajaran yang lebih interaktif, berpusatkan murid, dan fleksibel sangat penting bagi mengatasi isu murid pasif ini. Cadangan strategi untuk mengatasi isu murid pasif dalam bilik darjah melalui pendekatan gamifikasi. Strategi yang dicadangkan ialah gamifikasi berasaskan misi dan ganjaran, yaitu penggunaan elemen permainan dalam PDP seperti cabaran, tahap, mata, dan ganjaran untuk meningkatkan penglibatan murid. Dalam strategi ini, guru akan memberikan tugasan secara berperingkat mengikut tahap kesukaran. Sebagai contoh, dalam subjek reka bentuk dan teknologi, murid diberi peranan sebagai jurutera pintar untuk membina liter elektrik melalui beberapa misi seperti mengenal pasti komponen, membina liter, dan menyelesaikan masalah. Setiap misi diberi ganjaran, mata, dan maklum balas, manakala kedudukan kumpulan dipaparkan untuk meningkatkan motivasi dan semangat persaingan sehat. Melalui pendekatan ini, murid lebih aktif bekerja sama dalam kumpulan dan lebih berani melibatkan diri dalam PDP. Ia juga membantu meningkatkan motivasi intrinsik karena murid diberi autonomi, rasa kompeten, dan peluang berinteraksi. Kesimpulannya, gamifikasi merupakan strategi yang berkesan untuk mengatasi isu murid pasif serta menjadikan PDP lebih menarik, interaktif, dan berpusatkan murid. Seterusnya saya akan menerangkan pelaksanaan gamifikasi dalam PDP. Pertama ialah pemberian kumpulan. Murid dibagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada berbagai tahap kebolehan. Setiap kumpulan diberikan nama yang menarik seperti jurutera pintar atau kumpulan informasi elektrik bagi meningkatkan motivasi mereka. Poin yang kedua ialah pemberian misi dan ganjaran. Guru memberikan beberapa misi pembelajaran seperti mengenal pasti komponen elektrik, membina liter elektrik mudah, dan menyelesaikan masalah kerusakan liter. Setiap tugasan disertakan dengan masa untuk menjadikan aktiviti lebih mencabar dan menentukan. Poin yang ketiga ialah pelaksanaan sistem mata ganjaran. Kumpulan yang berjaya menyelesaikan tugasan akan memperoleh mata, rencana, atau sijil penghargaan. Selain itu, papan kedudukan atau leaderboard dipaparkan bagi mewujudkan persaingan yang sehat antara kumpulan dan menggalakkan semua murid terlibat secara aktif. Akhir sekali ialah guru menjalankan sesi refleksi dan maklum balas untuk membolehkan murid berkongsi pengalaman pembelajaran mereka serta membantu guru menambah baik aktiviti pada masa aktif. Berikut merupakan elemen-elemen permainan yang digunakan dalam proyek gamifikasi. Pertama ialah papan kedudukan.
Papan kedudukan digunakan untuk memaparkan jumlah mata setiap kumpulan dan mewujudkan persaingan yang sehat. Kedua ialah lencana. Lencana diberikan sebagai penghargaan kepada murid yang mencapai pencapaian tertentu seperti kumpulan paling aktif atau penyelesai masalah terbatas. Seterusnya ialah had masa. Had masa digunakan untuk menjadikan aktiviti lebih mencabar serta membantu murid mengurus masa dengan lebih baik. Keempat ialah status dan gelaran seperti pangkat litar atau jurutera muda diberikan bagi meningkatkan keyakinan dan motivasi murid. Akhir sekali ialah sistem mata. Sistem mata digunakan untuk memberi ganjaran berdasarkan usaha, penglibatan dan kejayaan murid dalam menyelesaikan tugasan. Seterusnya kita akan membincangkan cara menilai keberkesanan dan impak gamifikasi, di mana ia dilakukan untuk mengukur tahap minat dan motivasi para pelajar sebelum dan selepas menggunakan gamifikasi. Ia diukur melalui skala Likert 5. Data yang diperolehi daripada soal selidik ini boleh digunakan oleh guru untuk menambah baik dalam proses PDP-nya. Ia adalah sangat cepat dan ia merupakan cara yang kosnya sangat rendah dan kita boleh mendapat maklumat dengan cepat. Cara yang kedua adalah melalui ujian pra dan pasca, di mana ia membandingkan markah murid sebelum dan selepas penggunaan gamifikasi. Ini menyediakan bukti kuantitatif yang objektif tentang pelaksanaan gamifikasi tersebut, di mana peningkatan markah pelajar menunjukkan motivasi mereka juga meningkat. Seterusnya, cadangan ketiga, bagaimana kita boleh menilai keberkesanan ataupun impak projek gamifikasi dalam pembelajaran adalah melalui penilaian data digital. Guru boleh menggunakan platform seperti Kahoot, Quizizz, Wordwall, dan Glassdojo untuk merekod data penyertaan murid secara automatik. Antara data yang dianalisis ialah jumlah mata, kedudukan dalam papan pendahulu, kadar penyelesaian tugasan, dan jumlah lencana yang diperoleh. Melalui data ini, guru dapat mengenal pasti sama ada murid yang sebelum ini pasif menunjukkan peningkatan dari segi penglibatan, penyertaan aktiviti, dan motivasi pembelajaran. Cadangan yang keempat adalah pemerhatian, penglibatan, dan tingkah laku pelajar. Guru boleh menggunakan borang senarai semak untuk memerhati perubahan tingkah laku murid sepanjang aktiviti gamifikasi dijalankan. Aspek yang dinilai termasuk keberanian menjawab soalan, kerjasama dalam kumpulan, tahap fokus, dan kesungguhan menyiapkan tugasan. Jika murid menjadi lebih aktif, responsif, dan bersemangat, maka gamifikasi dianggap berjaya memberi kesan positif terhadap sikap dan motivasi mereka. Cadangan yang terakhir adalah sesi temu bual ringkas. Guru boleh menemu bual beberapa orang murid daripada pelbagai tahap pencapaian untuk mendapatkan maklum balas secara langsung. Melalui ini, murid dapat berkongsi pengalaman, perkara yang mereka sukai, cabaran yang dihadapi, serta cadangan penambahbaikan. Maklum balas ini membantu guru menilai tahap keseronokan, motivasi, dan kepahaman murid terhadap pembelajaran yang dijalankan. Kesimpulannya, gamifikasi merupakan pendekatan yang berkesan untuk mengatasi masalah murid pasif dalam bilik darjah. Melalui penggunaan elemen permainan seperti misi ganjaran, sistem mata, dan kerjasama berkumpulan, murid menjadi lebih bermotivasi, aktif, dan yakin untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, keberkesanan gamifikasi dapat dinilai melalui soal selidik, ujian pra dan pasca, data digital, pemerhatian, serta temu bual murid. Secara keseluruhannya, gamifikasi mampu mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, interaktif, dan bermakna selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Dengan itu, berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.